tak publish lagi video, iaitu 3.1 and 3.2, which is the topic 1.3 and part 1 and 1.3 part 2 lah. Basically talking about the data structure and so on. So I'm going to share with you by today, insyaAllah, sebab data tu dah upload. So now I'm going to talk about the Epi Info. So when you open the Epi Info, clearly you can see that it is going to be presented with the 6 different module ataupun 6 different kriteria lah yang ada anda lihat di sini. So apa yang kita akan belajar hari ini adalah how we want to create a form. I do want to emphasize on a certain thing when you doing the Epi Info punya creation form. However, there are some limitation that will be arise after you create the form. Kalau anda dah siap form anda nanti, anda akan faham kenapa saya kata demikian. Sebab majority of you akan last kali pergi ambil data still guna Google Form. Nanti saya tunjukkanlah kenapa dan why. Walau bagaimanapun, apabila anda Google Form, tak ada masalah. Cuma masalah Google Form ni, the challenge lah, bukanlah masalah. The challenge is more on how you want to manipulate the data back so that you can make use of your data for the purpose of investigation. Alright, so first of all, kita pergi kepada create form. So anda boleh klik pada menu create form yang ada pada menu Epi Info. So dia akan buka form design. So form designer ni is quite useful, especially if you want to create a very comprehensive method of data collection. However, please bear in mind that you want to publish it online is quite challenging lah. So kalau anda nak gunakan, tak ada masalah. Baik. So step yang pertama, the very beginning part of your journey is basically go to the new project. Okay, after you click the new project, then you need to name your project. So today I'm going to talk more on the investigations of outbreak due to the fact of the food and waterborne diseases. Saya akan banyak kepada food and waterborne lah. Food and water investigation. So I'm going to name my project as follows. Food, waterborne. Okay. And then dekat bawah ni dia ada location. So please browse through according to your suitable location. So my project are going to be stored inside the Epi Info under the project punya folder lah. So ikut you all punya, jangan ikut saya punya, ikut you all punya. And then dia akan bagi Microsoft Access. Microsoft Access ni dulu punya zaman lah, dia pakai DBA, MDB, Microsoft Databases. And then kita boleh bagikan nama lah, form kita ni kita boleh namakan food water. Saya letaklah contoh. So the project will be the whole thing of your data collection process. The form is dedicated for your specific barang yang you nak pakai. And then after that you can click the OK. And then a blank canvas are going to be created for you. Selepas you tekan je OK ni, maka dia akan ambil masa sekejap, dalam masa beberapa minit. Dia akan create a blank canvas that enable yourself to start building up your questionnaire ataupun kita panggil sebagai borang lah. Okay, so this is a blank canvas. Can you see it? Boleh nampak Nampak ke? Tak nampak? Boleh nampak Okay, it is a very dull. However, it can be managed after this. Alright, so now kita ada sebelah kiri ni adalah menu. This is called a menu, Project Explorer menu. So under here we got a template. Anda ada tak template ni? Ada So bawah ni kita ada field. Cuba you klik dekat fields tu. Dekat bawah ni kita ada pages. So all these things are pre-embedded ataupun pre-installed after you install the Epi Info software inside your computer. So you have here states, diagnosis, demographic, IO code, geo, location, medical facility, and so on and so forth. So anda boleh klik lah. Ini semua dipanggil template sebab anda boleh ambil. So I took one example. Saya ambil satu benda dinamakan sebagai geolocation. So cara nak gunakan Epi Info ni is quite robust. You can just drag here and there if you like to use that one. Contoh saya ambil geolocation ni, saya boleh dragkan masuk ke dalam blank canvas saya. So after that it will create some sort of a very nice features of address together with the latitude and longitude with the get coordinate button. Okay, dapat? Templates. Bawah tu ada fields and pages. Bawah sub menu tu yang ada plus sign, you tak ada Ada Okay, cuba you try tekan plus sign. So the plus sign enable yourself to see the extra features lah that they have. Okay, ini example data yang ada daripada address yang you nak convert into the lat long sebab you nak buat point coordinate. Ini contoh lah.
Maksudnya benda tu ada dekat dalam Epic Info untuk you gunakan terus. Okay, this is only an example. Saya delete. Tadi suruh masuk, lepas tu delete balik. Saja je nak tunjukkan dulu. Kejap lagi nak pakai baru kita pakai. So maknanya apa-apa saja yang ada di sini, kalau anda adalah seorang yang agak tidak rajin, pemalas lah, bahasa lain, anda boleh ambil je apa yang anda nak. Contoh macam ni kan, NBS, page landscape, anda boleh ambil case reporting, something like that lah. Dia dah pre-embedded. Means that it's already being structured for you. So anda tak payah buat satu-satu lah. Cuma apa yang berlaku pada hari ni, saya akan tunjukkan satu persatu nak buat benda tu secara manually. Okay, it is a must for you to understand what kind of structure and also the way to create those structure. Macam ni, kalau anda agak smart, anda tak payah nak buat satu-satu kan. You can just use whatever that you have. Okay, sorry saya punya OS ni tak berapa cerdik sebab saya gunakan parallel, means that virtual machine. So dia akan ada lag here and there lah. Dia akan ada lag ataupun dia akan ada kerosakan lah. Macam anda tengok ni sekarang. Okay, so far so good Boleh Boleh ke tak boleh? Oleh kerana boleh, saya tutup lah projek ni sebab saya kena buang. Sebab benda tu dia menyebabkan komputer saya jadi slow. So I'm going to create a new one. I'm so sorry for that because this computer are not dedicated for Epic Info actually, but I just use the idea for demonstrate to you lah ya. Okay, food waterborne ni saya dah buat, so saya akan delete lah. Okay, keracunan metanol ni gitu kan kita punya. Okay, saya pun delete juga. Okay, so saya make a repetition, go to the create form, and after that you can go to the new project, and then after that give name of your project. So keracunan makanan, and then after that do not forget to browse through where your project are going to be located, and then last but not least is giving the name of your project. Okay, keracunan makanan. Sorry, give the name of your form. The form is actually questionnaire. Yeah, correct. The form is actually questionnaire. Okay, itu superficially kita dah cerita sikit pasal blank canvas dan juga some portions with regard to the options that available pre-made for you to use based on your preference lah. Okay, now kita pergi sebelah kiri lagi, kita akan nampak apa yang dipanggil sebagai keracunan makanan as a project. Atas ni adalah kita punya mother project, bawah ni adalah kita punya form. This is our form. So you can just go to the right click, you can right click, and then you can go for the checking the code, apply default form, save form as a template, and so on and so forth. So kat sini yang paling penting saya nak tunjuk adalah save form as a template. So sometimes you may want to use your form that already been created before to reuse. Okay, contohnya anda gunakan untuk penyakit makanan, tapi anda juga nak gunakan untuk makanan dan air. So you can still use the same, and then after that you can save as template, and the template will be made available inside the template folder. Okay, that is the idea. Okay, you can just try doing that. Go to the save form as template, and then you can give the name of your template, and then it will made available under the template folder. Itu contoh lah. Okay, down there is the page. So dalam Epic Info, you can create numbers of pages. So the reason of why you collecting and creating a lot of pages is because you want to segregate the data according to your needs. So usually page 1 ni biasanya kita akan katakan section A is demographic, betul tak? Section B is more on the clinical features, section C is more on the laboratory findings, and then section D adalah more A, B, C. Section C adalah, yalah betul lah, demographic, clinical, laboratory, environment. Ataupun demografi, epidlink, clinical, laboratory, environment. So ni 5 benda penting lah dalam epidemiological investigation. Whatever it is yang you investigate with regard to the environmental health punya issues, ni 5 benda you jangan lupa. You mesti ada clinical features sebab you mengkaji pasal manusia. It's either clinical features ataupun risk assessment process is still based on your expertise. Second one is more on the clinic, kita panggil sebagai laboratory. Laboratory ini penting untuk support you punya clinical features lah, sebab you nak tahu sakit apa. Dalam buku CDC Atlanta tu kan, communicable disease by the WHO and so on, what is the incubation period, what is the agent, what is the species based on the agent that being carried with this particular disease. Semua tu anda kena tahulah in the superficial manner.
Unless you dah tahu dan you dah suspect very valid reasons of the agents, then you might want to focus on the agent itself. Macam mana nak bunuh dia, macam mana nak kawal dan sebagainya lah. Okay, itu yang dua utama iaitu clinical features dan juga laboratory findings. So clinical features and laboratory findings ni you kena ingat, sebab laboratory findings sometimes is may taking a lot of time lah to be given to you, especially on the output. Betul tak? Ada tak yang you hantar result hari ni, esok dapat? Tengoklah kepada wabak Kalau wabak tu memang serius, you boleh dapat dalam less than 24 hours. Kalau wabak tu tak serius atau wabak tu masih lagi terkawal, mungkin dia make masa yang quite okay lah kan, 1 hari 2 hari. Dan yang lebih penting ni sebenarnya dalam nak mengambil sampel ni, ada 2 jenis sampel yang anda akan terlibat lah. Pertama is clinical samples. For example, it's body fluid, feces, muntah, darah dan lain-lain lah. Tapi darah you tak ambil lah. Tapi mungkin you transport the staff together with your team lah. Maksudnya yang akan ambil darah mungkin MA atau nurses. Kemudian yang akan hantar ke lab, mungkin you all tolong bawa sekali kan. Okey, kemudian yang lebih penting sekali dalam laboratory analysis ni termasuk juga adalah you punya environmental samples that you collect. So environmental samples ni you mesti very keen and very technical know-how. You mesti tahu apa barang yang nak hantar, adakah makmal ini boleh analyse apa yang you mahukan. Dan yang paling crucial dekat sini saya perlu tekankan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah jangan hantar sampel yang possibly tak positif. Okey, jelas kan? Sebagai seorang PPKP, sebagai seorang penyiasat, anda mesti faham bahawa semua yang digunakan untuk dihantar ke makmal menggunakan government resources. And then you must make sure that everything that you samples will give you positive result. If you did not get a positive result, you get the ND status, not detected. That means it is a good sign of you fail to get an appropriate insting lah. Maksudnya anda adalah seorang saintis yang agak tidak cerdik lagi untuk mengambil sampel yang positif. Faham saya punya pesanan ni? Kenapa saya cakap benda ni? Sebab baru kita buat environmental samples is you need to have the anticipation. Tahu tak? Anticipate. You kena ada satu sangkaan awal. Sebagai seorang environmental officer, apabila you tahu ada outbreak contoh, you kena tahu dulu outbreak ni kat mana, melibatkan siapa, possibility apa yang you nak sampel tu daripada office sepatutnya you dah boleh bayang dan visualize. Okay, aku akan ambil sampel yang kat sini, yang kat sini, yang kat situ. Oh, hari tu ada yang kat sini. Oh, hari tu masa aku praktikal, pensyarah aku ada beritahu ambil yang kat sini. So, anticipation is very important. Kalau kamu pergi, masa tu lah juga baru nak fikir, maka kamu akan ada loss of hope lah untuk dapat yang positif. Ini biasa berlaku. Kenapa saya cakap begitu? Kerana apabila saya reflect balik pada bidang saya lah dalam occupational health, before we go into the site sebagai consultant untuk ambil sampel udara lah contoh, saya dah tahu dah saya akan ambil sampel berapa banyak, saya dah tahu berapa banyak pump saya nak kena ready, saya dah tahu berapa banyak volume of air I need to be sucked, I already know everything before I go to the field. So maksudnya dalam perjalanan nak ke field tu, my brain is already anticipate about all the environmental samples that I need to collect. Same also goes to you. That's why itu adalah trik yang paling utama lah. Kalau kamu tanya saya, macam mana nak dapatkan quality samples dan sample tu positif, you must have the high anticipation. Anticipation ni of course lah selain daripada pengalaman, you kena banyak membaca dan you kena tahu dekat manakah you punya agent tu akan berada. That's why saya, kalau saya tanya lah, you all ada CME ke setiap minggu? Ke sebulan sekali ke khas untuk tentang environmental agent yang ada dekat dalam environmental health? Ada buat? Mungkin kena improve lah. Lepas ni kena selalu bagi cakna. Contoh, ada satu case ataupun ada satu experience yang you belajar bahawa kena ambil sampel dekat tempat A. So, benda tu mesti diwar-warkan kepada negara dalam bidang you lah. Supaya sampel itu jangan tak ambil. Kawasan itu jangan tak ambil. Dia mesti bentuk macam ni, baru dia positif. Faham So kalau you tak ada arkib itu, you tidak ada satu pendigitalan, tidak ada satu pendetailan tentang maklumat itu, so you tak akan ke mana lah. Because whatever it is, pengalaman tu saja tak cukup, tapi pengalaman yang didokumentkan itu lebih penting. Alright? So ini adalah page. Sebelah kiri ni kita ada page. Page ni kalau you all pergi kepada right click, you akan ada numbers of pages lagi yang you boleh insert. Okay, kita try buat apa yang saya tunjukkan tadi. Pertama, kita pergi pada page 1. You can rename the name of the page.
right click first, you pergi kat page 1 ni, you right click and then you pergi kat rename page, you name it as demographic lah, demographic, and then you can click OK ataupun enter, and then you can go into the same demographic here, followed by the another one, you boleh klik, kita panggil sebagai insert page, you boleh letakkan page yang kedua ni saya akan namakan sebagai Epid and Epid Lab lah, Epid Lab. Epid Clinical. Epid dan juga Clinical lah. Epid ni biasanya kita nak tahu adalah untuk tujuan apa? Epid link, kita nak tahu Epid link. Sejak bila dapat dia punya apa kita panggil sebagai onset, sejak bila simptom tu arise dan sebagainya, itu panggil Epid and Clinical. Sebenarnya kena asingkan ni Epid, Clinical, tetapi biasanya dia sekali lah, maklumat tu boleh tanya sekali. Kalau tak nanti page banyak sangat, adalah insert satu page pun dah cukup. Okay, the next one is more on laboratory. Laboratory ni lebih kepada kawan-kawan makmal. So bila kita guna IP info ni, kita boleh nampak bahawa sebenarnya benda ni boleh digunakan oleh ramai orang. Maknanya bukan saja you all lah. Ada updates yang dibuat oleh lab pun akan pakai form yang sama dan dia akan update. And then the last but not least is your field lah. Ingat Epid dengan clinical tu saya gabungkan. By right dia asing lah. So next is the environment. So environment ni memang tak lain tak bukan, itu sebablah anda punya profession ini adalah salah satu profession utama dalam dunia. Betul tak? Jarang kita tak ada environmental health. Environmental health ni memang ada. Cuma beza dia punya scope of work lah. Mungkin berbeza sedikit daripada tahun ke tahun. Okey, anda boleh susun cantik-cantik. Biasanya demographic, Epid and Clinical, followed by the laboratory, and last is the environment. So yang ini nanti doktor-doktor pakar pun akan bincangkan benda yang sama dalam konteks yang a little bit different according to their expertise. My nature of discussion, saya akan banyak cerita pasal environmental assessment lah, because I'm the environmental health and also occupational health professional. So saya banyak fokus on that. Okay, first of all demographic. So dalam demographic, Epid, Clinical, Laboratory and Environment, ini maksudnya anda akan berapa muka surat anda ada borang ni? Anda akan ada 4 Boleh bayang apa yang saya ceritakan ni. Okey, pada keracunan makanan ni you boleh seperti yang saya kata tadi, awak boleh share via email, which is kita akan buat sekejap lagi Okey, sekarang kita pergi kepada demographic dulu. Dekat demographic, yes. Saiz dia ni. Saya macam tak boleh besarkan. Tuan macam boleh besarkan. Dekat view tak silap saya. Dekat view dia akan ada, tak ada format pun tak ada juga. Page setup kot, dekat page setup. Dekat page setup ni contoh saya punya dalam bentuk letter, anda boleh besarkanlah A4. Still dia tak berapa besar lah tuan. Dia besar-besar gitu je. Tapi kalau guna komputer, biasanya dia ada satu kaedah namanya control and scroll. Cuba tekan control, scrollkan anda punya. Dia zoom in zoom out. Tak jadi juga Tak jadi juga, saya mohon ampun dan maaf lah di hari yang mulia. Saya pun tak boleh nak scroll in, scroll out. Yang lain pun tak boleh Tak boleh, minta maaf lah. Memang halus awak halus, saya lagi halus Okay, so selepas kita dah tekan butang demografik ni, kita akan mulakan operasi We are going to firstly begin with the creation of the form on the demographic. So you have a lot of fields down here. You ada label, text, upper text, multi-line, number, phone number, date, time, date and time, checkbox, bla bla bla, and so on and so forth. So sekarang kita nak mulakan yang paling basic, kita ambil label and title. Tujuan dia adalah untuk mengisikan nama. Ambil, seret, masuk ke dalam canvas. Okay? Cara dia, saya ulang lagi sekali, awak tekan label ni, label or title, you are going to seret it, ataupun drag lah inside the blank canvas. And then question of prompt ni, you akan tuliskan perkataan itu. Contoh, you tulis apa? Tajuk borang ni lah. Borang siasatan penyakit berjangkit bawaan air dan makanan. Contohlah. So the field name are going to be created for you automatically. You can also adjust lah sebenarnya. Name of borang. Title. Contohlah title 1. So anda boleh adjust juga dari segi font dan sebagainya. Anda boleh tekan butang font. Anda boleh adjust dia punya kebesaran dia sebab ini tajuk buat besar sikit lah, buat bold pula lagi. Saya pakai font Arial lah, Arial. Pakai Arial ni nampak skema sikit. Okey. Kemudian saya boleh tekan butang OK. Selepas anda tekan butang OK, maka telah tercipta satu title lah di atas. Kali ini anda boleh positionkan according to your preference. Macam tu. Borang siasatan penyakit berjangkit bawaan air dan makanan. Boleh ke? Jadi
Anda adjust lah mengikut kecantikan borang tuan-tuan dan puan. Okey, kalau ada masalah boleh bagi tahu, saya bantu. Okey, ada apa juga benda yang berkaitan dengan ayat-ayat yang nak diceritakan, bukannya soalan ini adalah lebih kepada penerangan. Contoh anda nak letakkan ayat. Borang ini adalah digunakan untuk membuat penyiasatan di kalangan staf kesihatan bagi mengambil data-data penyakit berjangkit bawaan air dan makanan. Contoh anda nak buat consent ke, anda nak buat pemakluman ke, anda nak buat detail, you can still do that. Same also goes to that. Saya akan buat lagi sekali. I'm going to put something on that. Saya akan buat sedikit explanation lah. This form, Allah, asyik cakap bahasa Melayu bahasa Inggeris. Saya tak pandai ni. Sekejap, macam mana bahasa Melayu dia? Borang ini adalah diwujudkan untuk mengambil sampel maklumat berkaitan dengan penyakit berjangkit bawaan makanan dan air. Ianya akan diisi oleh pegawai kesihatan persekitaran dan sewaktu dengannya. Okey, selesai So nama borang, nama field ni adalah pernyataan. Contohlah pernyataan. So font dia saya buat biasa je lah dalam 12. Sama juga Arial, regular Arial. So yang ini adalah lebih kepada pernyataan. Okey? Boleh faham kan? Maksudnya ini lebih kepada nak ceritakan lah borang ni untuk apa. Okey, dah sudah. Ini adalah label and title. Alright, siapa yang lost? Boleh bagi tahu kita nak edit apa yang kita dah buat. So the best thing to do is right click and then go to the properties. Itulah cara dia. Right click, pergi kepada properties. Okay, you can also try to put some link. Contohlah ni saya just demo saja. Adakah link dia is clickable or not? You boleh tengok apa jadi. Dia clickable ke tak? ilkkm.edu.my. Okay, link dia adalah clickable or not. Kita tengok dulu. Jawapan dia adalah is not clickable. Faham Not clickable tu maksudnya kita tak boleh klik dia pergilah. Dia just tunjuk link je. Okay. So ni contoh soalan sahabat kita tadi. Macam mana nak edit? Klik pada kotak yang berkenaan, right click dan pergi kepada properties. Okay. Anda boleh tukar kepada change to. Change to ni akan membantu anda untuk menukar apa yang anda dah buat. Contohnya anda dah buat perkataan tadi, anda nak tukar kepada benda lain, anda boleh tukarlah kepada teks. Teks ni maksudnya anda kena buat satu ruang untuk mengisi maklumat teks. Okay. Selesai. Kalau nak delete, right click, anda katakan buta, delete. Okay, selesai. Maka kita explore yang nombor 2, belah bawah tu. Kita namakan dia sebagai text. Text ni anda boleh sama juga. You can drag the text icon and then there are some questions prompt that are going to be observed, that are going to be displayed in front of you. So kat sini biasanya lah contoh kita akan letak nama. Betul tak? Nama. Nama penyiasat. Contoh nama penyiasat. Penyiasat. Nama penyiasat. So kat sini kita boleh letak investigator. Investigator. Alright, so number of character ni lebih kepada berapa panjang nama penyiasat kita ni. Nama penyiasat ni biasa kita letak simple-simple je lah nama kan. Kamisa, siapa lagi? Kiranjit, Kiran. Macam tu lah nama yang kita tahulah. Ini adalah geng kita kan. And then kat bawah ni kita ada option. Kalau tuan-tuan tekan butang required, dia bermaksud mesti isi. Kenapa kena buat macam ni? Kerana ia memaksa orang tolong isi, kalau tak dia kira tak complete. So this is a quite good practices lah, especially with regard to the penyiasatan kan. Sebab kalau tak lengkap penyiasatan ni, nak refer siapa kan? Jadi kita kena tahu siapa yang mengisinya. So selepas anda tekan OK, so nama penyiasat tu akan ada sebagai ayat dan bawah ini adalah kotak untuk kita isi nanti nama penyiasat tu. Contoh anda lah sebagai penyiasat, Syazwan, so anda tulislah nama anda. Baik, selepas siap, anda boleh perasan kat sini, dia akan ada 2 kotak kan. Satu kotak warna biru di atas, satu kotak di warna biru di bawah. Betul? Yang bawah ni adalah tempat di mana anda boleh menjoget-jogetkan dia punya tempat lah. So yang ini anda boleh, bila dia biru bersama, macam ni kan, dia biru bersama, anda boleh drag. Bila dia dipilih hanya kepada elemen itu saja yang bergerak. Nampak Ni cara anda nak buat, apa ni dipanggil?
Epi Info. Siapa first time buat Epi Info ni? First time okay. This is quite interesting Baru first time tahu kan? Okay, tak apa, boleh pelan-pelan Alright, so selepas dah siap, maka anda boleh cantik-cantikkanlah borang ini. Saya tak nak tunjuk semua tau. Maknanya borang yang sebenar selain daripada nama penyiasat, dia adalah nama-nama lain apa semua Saya je nak tunjukkan apa benda-benda yang awak lihat di sebelah kiri. Nanti awak sesuaikan Saya akan bagi awak masa sebagai satu tugasan ringkas lah. Awak buat je, awak dapatlah terus berapa persen pun awak nak. Senang macam tu kan. Carry mark berapa persen? 40 kan. Kita pecah-pecahkan Epi Info sikit, kita bagi 10. Awak buat je dapat 10%. Okay. Jangan ambil yang kat bawah sudah. Kat bawah ni maksudnya yang dah siap. Ambil terus yang dah siap. Itu memang boleh juga. Tapi pandai-pandailah author. Alright. So next is text uppercase. Kemudian anda boleh drag yang nombor 2 yang dinamakan sebagai text uppercase. Kat sini biasanya kita namakan sebagai nama pesakit. Betul tak? Nama pesakit. Nama pesakit ini, field name ni kita boleh namakan kita namakan sebagai patient. So anda kena tahu perkataan field name ini adalah benda yang kita akan buat nanti masa analisa. So anda pastikan nama-nama yang anda tulis tu nama yang deskriptif lah, yang anda boleh faham. Sebab nanti bila anda nak analyse, anda nak tarik patient ke, nak tarik apa ke, anda kena tahu what is the field. Field ni adalah variable name tu. Kalau anda ingat tadi saya letak sini title, saya letak sini penerangan, saya letak sini penyiasat. Jadi benda-benda tu deskriptif. Jangan letak contohnya ABC. Anda pun tak tahu ABC tu apa. So make sure it is descriptive. So contoh kat sini anda boleh letak patient name. Patient name. Anda boleh guna kaedah yang dipanggil sebagai camel coding. Camel coding macam ni lah. Dia ada huruf besar, huruf kecil. Sebab nak membezakan antara perkataan depan dan belakang. Sebab tak letak space kadang-kadang dia tak boleh kan. Dia tak boleh letak space. So kat sini you boleh letak required and then you can click OK also. So now it's become like this. You can navigate it through. Okay, anda boleh joget-jogetkan dia. So bila dia biru tu dia disekalikan, dia tak boleh gerak secara independen. Tapi jika anda asingkan, dia boleh gerak secara independen. Generally speaking, bila you klik kepada nama atau prompt of the questions, it will move together with the space ataupun the box lah. But if you select the box only, then you can rearrange the box nicely like that. Okay, dah. Yang ini kita namakan sebagai multi-line. Multi-line, nama pun multi. Line tu apa? Barisan kan? Multi-line, barisan yang banyak. So tuan-tuan boleh drag, masukkan. Multi-line ni usually kita akan letak sebagai add apa? Address kita akan letak dia sebagai address lah. Required juga. Okay, satu benda yang saya terlupa nak maklumkan tadi, mungkin tuan-tuan ada perasan, dekat sebelah kanan ni ada dua lagi menu yang dinamakan sebagai prompt font, iaitu anda boleh ubah contohnya anda nak letak something and then anda boleh tukar fill font. Fill font ni fill yang orang isi tu nanti. Okay, prompt tu adalah soalan tu contohlah yang saya buat sekarang ni, seperti yang anda lihat, saya letakkan address ni color flat black with the bold. And then I'm going to specify it under the sizes of 12. And then pada fill font ni yang orang akan tulis tu saya akan jadikan dia font Arial contoh. Allahumma salli ala Muhammad. Arial. Okay, kemudian font dia pun saya buat 12 sebagai regular. So benda ni adalah sangat dynamic lah, yang mana anda boleh buat secara sesuka hati. Nampak tak? Tadi nama pesakit tak di bold kan, yang ni bold. Sebab apa? Itu suka hati tuan-tuan dan perempuan lah itu tak ada masalah. Okey, ini mungkin besarkan sikit lah sebab dia adalah multi-line. Maksud multi-line, dia adalah line-line yang banyak. Cuma address seperti ini akan membawa kepada kebinasaan. Sebab apa? Siapa tahu? Address cara begini akan membawa kepada kebinasaan. Kenapa? Sebab dia ada yang masuk dalam jalan. Pandai. Dia akan menggabungkan semua maklumat spasial sekali. Dan dia mengkicapkan awak ketika menganalisis. That's why the very best way to create an address is to cerakinkan. Contohnya nama, nombor rumah, nama jalan, postcode, negeri, daerah. So itu adalah kaedah yang paling bagus dibuat. Awak buat macam ini, okey tak? Okey. Kalau setakat nak jemput orang kahwin, okey, tak ada masalah. Nak bagi saudara mara kan, anak nak kahwin buat macam ni boleh. Tapi percayalah cakap saya, kalau anda buat macam ini nak collect data COVID, maka kekicapan akan berlaku nanti di akhir hayat tuan-tuan dan perempuan. Maksudnya susahlah nak diekstrak balik semula. Lagi-lagi pula kalau orang tu tulis jenis ada koma, tak ada koma,
Sekejap tulis koma, sekejap tulis yang pelik-pelik. Ada setengah orang dia tulis double colon tu, double colon. Dia punya alamat tu dia buat double colon. Orang lain buat koma, dia tak buat koma. Contoh kan, saya punya alamat contohlah saya buat. Dia tak keluar pula, sorry. Saya ambil contoh saya tekan enter data. Okay. So, untuk maklum tuan-tuan dan puan, macam mana tuan-tuan dan puan nak test data ni? Okay, saya tunjuk teruslah. Kebetulan saya dah tekan enter data ni, dia akan tanya, create new data table. A data table has not been created for this form. Would you like to create the data table? You can click the yes lah. Bila you klik the yes, maka dia akan keluar data table keracunan makanan starting ID S1. Maksudnya dia akan bermula untuk mengolek data lah. Saya nak buka ni kemudian sebenarnya, tapi saja nak tunjukkan terus kepada you all supaya you all boleh nampak apa jadi sebenarnya dengan apa yang kita dah buat ni tadi. So selepas anda lihat di sini, maka inilah contoh form yang tuan-tuan dan puan telah hasilkan This is the form that already been created by your good self So contoh saya boleh create nama saya, nama pesakit, contoh saya letaklah, nampak dia uppercase kan. Contohlah. So address adalah contohlah nombor 1, Jalan Pendekar Mustar. Jalan Pendekar Mustar 34. Ada setengah orang tulis koma, ada setengah orang tulis dot comma, ada setengah orang tak tulis apa-apa. Macam mana nanti nak analyze? Dia akan menyebabkan anda berasa sangat tinggilah ilmu kesabaran anda So nasihat saya, jangan lakukan demikian. Address asing-asingkanlah. Sebaik-baiknya memang asingkan each of the component, sebab nanti anda nak buat analisa memang mudah. Kerana bila benda tu dipecahkan, nak dicantumkan no problem. Tapi bila benda itu dah bercantum, nak dipecahkan susah. Ingat sama juga macam yang saya cerita hari tu mengenai umur. Ingat lagi umur? Umur biar tanya dalam numerical. Jadi nak kategorikal kan senang. Tapi bila dah kategori, nak di numerical tak bukan boleh Jadi selepas tuan-tuan lihat contoh yang saya bagi ni, macam mana tuan-tuan nak kembali ke jalan yang benar tadi untuk membuat editing, tuan-tuan boleh tekan butang edit form. So it will enable yourself. So do you want to save changes of the record? I will say no lah. Saya tak nak simpan pun data tu, just nak demo kepada you all. Apa yang saya maksudkan, bahawa if you are wrongly created the multi-line for another purpose, then you are wrongly get the accurate result that make yourself much more easier to analyze the data. So make sure you remember that notes. Okay. Setakat ni jelas? Siap multi-line? Multi-line ni buat je lah contoh address memang multi-line pun. Cuma saya nasihatkan lagi sekali, jangan campur-campurkan semua maklumat. Especially postcode, lagi negeri, daerah, mukim, jangan campur. Sebab susah nanti anda nak buat analisa. Saya ambil contoh. Kalau berlaku dekat mukim A dan mukim B, saya ambil contoh macam Sungai Buloh. Sungai Buloh ada 2 jurisdiction tau. Ada yang bawah Majlis Perbandaran Selayang, ada yang bawah Majlis Bandaraya Shah Alam. Jadi kalau benda ni tak diparticularlykan sangat, maka dia akan ada cross jurisdiction, dia akan ada poor communication in term of two agencies that are working together. And then yang lebih pentingnya apa? Yang lebih pentingnya adalah rektifikasi ataupun you punya intervention tu tak boleh nak sampai. You nak duit daripada YB sekian dengan YB sekian, you tak tahu kat mana. Sebab you nak justify susah, you nak kena tengok balik satu-satu data. Ini semua adalah level-level kicap jalin. Jangan buat begitu. Buat satu benda biar datang satu kali je. Siapa yang suka buat pecah-pecah ni? Kalau tuan-tuan perasan. Semua jabatan lah sebenarnya. Jabatan kita je jarang kadang-kadang. Antara yang biasanya buat pecah-pecah ni adalah seperti perkhidmatan apa yang suka pecah-pecahkan? Bank bank. Anda pernah isi borang dekat bank kan? Dia bukan saja pecah-pecah kan, dia suruh isi borang dulu lah, zaman dulu lah. Dia suruh isi borang dekat dalam kotak kan? Dia suruh isi borang dalam kotak, lepas tu suruh isi borang dalam email. So biasanya apa yang saya buat? Kalau saya akan bagi tulisan yang memang dia dan saudara dia pun tak boleh baca. So last kali dia type sendiri. Dia type sendiri kan? Dia ambil IC kita, dia type. Dia boleh tengok, tulisan memang macam bukan tapak kaki ayam, tapak kaki gajah, ayam punya gajah. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, next kita pergi kepada number. Okey, number adalah satu benda yang sangat bagus untuk kita mengisi number lah. Nama pun number kan. So kat sini contohlah kita boleh letak satu soalan namanya umur ya. Tuan-tuan dan puan boleh letak umur. So pattern pattern ni akan membolehkan tuan-tuan dan puan mendapatkan bentuk lah macam mana dia punya prompt ataupun output pada kita punya soalan itu. Tuan-tuan dan puan boleh jadikan juga required. Tapi ingat required ni kalau letak semua required sampai satu tahap
semua maklumat itu tak lengkap, nanti tak boleh diisi, tuan-tuan dan puan akan mengalami episod kicap yang seterusnya juga. Ya. Contoh, apabila semua benda nak di-required, sampaikan benda-benda yang tak penting pun required, maka dia menyusahkan you punya team lah. So make sure required ni only for a certain thing. Contoh macam umur ni, bagi saya is not required, tak apa. Sebab kita boleh minta benda yang lebih penting lagi, iaitu nombor IC ataupun nombor pasport. Itu lebih penting sebagai identifications lah. Alright. Kemudian dekat bawah ni kita ada range. Range ni sangat penting untuk kita mengawal selia siapa yang akan diambil sampel. Saya ambil contoh. You dah tahu ada keracunan makanan dekat sekolah. So you kena letak dekat situ minimum budak sekolah tu lah. Kalau ada sekolah menengah memang 13 lah. Betul? Sampailah umur dia berapa? 18 kan? Ya, ataupun 17. Kalau you tak letak benda ni, contohlah umur ni, you tak letak range, mustahil tak orang tekan butang 1? Tak mustahil kan? Dia letak 1. So logik tak budak 1 tahun masuk sekolah asrama? Memang tak logik lah. Melainkan dia tersilap key in. That's why the range here is very important for you to control the values that must be indicated inside those boxes. So kemudian anda boleh letak font, fill apa semua ni, faham ya? Prompt font adalah yang you punya soalan, fill font adalah yang dijawab oleh responden. So saya boleh tekan butang OK dan dia akan keluar humor macam ni. Dia dah keluar humor. Okay? Satu benda yang perlu diingat, jangan nanti bila anda bawa, anda lupa mana yang anda punya barang. Contoh kan macam ni kan, anda bawa. Ke mana dah umur ni? Lupa jangan. Tuan-tuan puan kena berhati-hati. Bila bawa tu buat satu-satu. That is the trick lah that you must remember. Okay? Boleh ya? Boleh follow? Boleh. Ini yang saya tunjuk ni very basic. Yes tuan. Sebenarnya range tu kita buat untuk diorang kurangkan kesilapan semasa. Ya. Ini istilah dia kita panggil data quality. Data quality dalam apa-apa questionnaire yang you buat, sama ada dalam yang saya cerita Happy Info ni, nanti dia punya ilmu tu you boleh apply juga kat tempat lain. Cuma bezalah, macam yang ni kita boleh terus letak kat range. Kalau dekat dalam Google Form sekejap lagi saya ceritakan, dia akan pakai dekat regular expression macam tu. So you kena careful with all this thing, especially bila you buat benda ni untuk banyak tempat. Contoh, di takdir Allah you all duduk JKN, berlaku wabak, so you nak kawal masalah ini di peringkat beberapa daerah. Banyak kan? You nak seragamkan semua data ni. Jadi kalau you silap buat, you akan silap buat dan you akan menyesal sampai ke sudah. So make sure, never mind, take a little bit of time to draft first your questionnaire ataupun borang. Jadikan praktis seperti itulah ya. Tapi saya tak buat benda ni sebab benda ni sepatutnya akan diajar dalam teknik mengambil sampel dan sebagainya dalam applied epidemiology. Tapi kalau saya boleh share, cara ni sebenarnya awak kena sediakan selai kertas dulu. Tulis, gambarkan, lukis macam mana awak nak letak awak punya UI, user interface lah dipanggil. Barulah awak draft, especially on Happy Info, sebab you boleh meletak ke sini ke sana kan. Okey, contoh apa beza letak satu atas ke bawah dengan dua kolom? Apa beza? Tahu tak? Kan ada setengah borang dia ada dua kolom kan. Apa beza? Ada dua kolom, satu kolom. Jawapan yang baik. Sebenarnya orang letak dua kolom adalah nak memaksimumkan space. So kalau tanya saya, nak pakai satu kolom ke dua kolom, jawapan dia ikut apa you punya tujuan. Kalau tujuan you memang banyak benda nak ditanya dan you memang tak kisah pun orang yang jawab tu memang berakal, so of course boleh buat dua kolom. Kalau orang yang tak berakal, you buat satu kolom pun belum tentu penuh lagi. Macam tu. Apa maksud berakal? Memang nampak macam kasar sikit bahasa tu, tapi maksud berakal ni, siapa tim yang akan bantu kamu untuk collect data? Adakah tim kamu ni orang yang biasa dengan komputer ataupun tidak? Contoh, ini penting untuk anda considerate. Why? Because in the end of the day, you need to have a quality data collection. You tak dapat data yang quality, maka data you boleh dikatakan sebagai rubbish in, rubbish out. Remember that. Itu adalah istilah dalam data science ataupun analytics lah. Alright, next is the phone number. Phone number anda boleh letakkan. Okay, saya nak bagi tahu anda satu contoh. Ingat tak government ada keluarkan satu borang soal selidik yang dipanggil sebagai tahap kecerdikan menggunakan ICT ke apa? Saya tak ingat. Betul tak? Kan, celik IT kan? So saya nak tanya tuan-tuan puan, penting tak kalau KKM, Environmental Health nak dapatkan data tu? Kalau tanya saya, penting. Sepatutnya profession kamu boleh minta kebenaran kepada mampu ataupun siapa yang mengelola benda tu, sebab kamu nak mengenal pasti apakah gap di antara profession. Sebab ini penting. Sebab ada setengah profession jarang guna komputer. So nak bahankan benda-benda tu perlu diteliti terlebih dahulu. Baik. Next is the phone number. You can insert the phone number inside. So the question prompt will be phone lah.
phone number ataupun contact lah nombor untuk dihubungi. Hubungi. Okay, field name dia awak letak phone je lah kan, phone. Alright, so this one is required. Of course lah, dia mesti required. Kalau tak ada required ni memang susah nanti untuk anda membantu tim anda lah untuk dapat data yang lengkap. Ya, jadi tuan-tuan puan boleh susun cantik-cantik seperti yang saya tunjuk. Dan kalau anda dah puas hati, anda boleh tekan enter data lah untuk just double check what is the quality of your data. Okay, kemudian next is the date. Okay, please insert the date. Date ni antara yang paling penting juga untuk tuan-tuan faham adalah tarikh, tarikh mengisi borang. Ni contoh lah, saya ambil contoh. Nanti awak apply lah according to your needs. Date form. Okay, date form. Mana borang ini dihantar. So kalau tanya saya, adakah kita perlukan e-notice? Kalau sebenarnya dah buat semua dalam AppInfo, sebenarnya tak perlu e-notice. Semua ni dah boleh ada kat sini, boleh terus buat investigation. Cuma beza dia mungkin e-notice ni penting untuk tuan-tuan buat pra-pemfilteran. Sebab kadang-kadang banyak diagnosis yang dibuat oleh doktor, dia main bagi je. Tapi sementara tunggu lab result terkeluar, dia based on the clinical. Betul? That's why PPKP ni kena wujud di Malaysia. Sebab mereka yang akan buat verifikasi, sahkan. Dia akan pergi visit pesakit, dia akan pergi buat verification, dia akan tengok lab result. That's why awak ada kuasa untuk mencadangkan kepada pegawai bahawa benda ni kena gugur. Dia bukan kes yang seperti mana didiagnoskan, di bawah jadual lah. Betul itu tujuan PPKP tu. Jangan tak muliakan tujuan itu. Cuma apa masalah dia bila berlaku banyak sangat disease? Salah lah maklumat itu. Dan scammer pun semakin banyak. That's why you must have the authentication and verification. Yang macam kami saya cakap tadi betul lah. You must have a website ataupun databases lah. Yang back end dia mesti MOH. Iaitu nama pegawai tak boleh declare semua lah kan. Tapi of course a basic information yang orang boleh verify. Kalau kata Encik Badlisha daripada PKD mana. Dan benda tu mesti up to date. Jangan pula cerita Encik Badlisha bukan cuti belajar ke? Contoh kan, memang pelik, memang scammer lah tu. Contoh begitulah ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, so tadi kita dah pergi dekat date. Dekat date ni yang saya nak cakap yang paling penting sebenarnya dekat sini tau. Dua benda ni iaitu range. Range ni sangat penting sebab you nak tahu epic week yang berkenaan sahaja ataupun yang melibatkan possibility of the index cases that exist for that particular disease that you hypothesize ataupun yang you tahu ataupun yang you dalam pengetahuan educated you boleh bayangkan lah. So this is very crucial. Jangan sampai anda biar ada default. Sebab kalau default, orang boleh isi dengan cara yang salah. Contohnya tarikh mengisi borang, dia boleh cerita borang ni diisi sebelum awak siap pun borang awak. Memang pelik lah. Faham tak? Borang awak siap hari ni. Lepas tu awak biar dia isi sebelum tarikh tu. Memang kelakar lah ya tuan-tuan dan puan. So contoh, satu lagi fungsi kita buat tarikh mengisi borang ni adalah untuk membolehkan kita control the data. Macam soalan daripada Encik Nick tadi. Kenapa kita buat range dan sebagainya adalah data quality. Ingat data quality is very useful. So dah siap, contohlah saya nak buat data collection ni untuk 2 hari. So ini juga quality control kepada pegawai kanan. Nanti you all akan jadi kanan. You all nak control you punya anak buah supaya siapkan projek ni dalam masa 2 hari. Complete investigation. So this is the way. Kalau tak, dia kena menghadap you all. Sebab you dah set kan. Dalam masa 2 hari you mesti complete. You tak complete maksudnya you tak capai KPI. Then you boleh katakan tidak mematuhi lah piawaian yang ditetapkan jika you ada ISO. Okey, contoh. Alright, dah selesai, you boleh letakkan dekat situ tarikh. Alright, kalau nak ubah bentuk tarikh macam saya kata tadi, right click, pergi pada properties and then you can go to the prompt font and also fill font. Okey, ada satu kat sini kalau tuan-tuan puan perasan excuse, you all boleh right click also, you all boleh pergi kepada fill check code. Fill check code ini adalah satu menu yang akan membantu anda untuk melihat coding dia. Okay, coding dia. Ini dipanggil dia punya base code lah. Base code ni biasanya akan digunakan oleh pihak programmer lah. Anda tak terlibat secara langsung lah. Biasanya kita akan buat secara programming language yang berkenaan. Ini contoh, dia check code. Ini level-level yang tak sesuai untuk anda, mahirkan pun. Bukan masa sekarang lah, tapi kalau anda minat, apa salahnya. Okay, next is the time. Time also you can just insert the time. Masa. Okay, masa mengisi borang. Okey, kat bawah ni saya tulis masa. Okey, kat sini pun saya tulis required. So ini semua kadang-kadang penting, kadang-kadang tak penting, tapi saya just give you an idea supaya you boleh nampak apa jadi. Alright, so next is the date and time. Date and time is very useful. Cuma kalau dekat dalam Google dia akan bagi dalam bentuk timestamp. So kat sini adalah date and time, tarikh dan masa. Okey, kat sinilah dia punya contoh.
tarian masa. Okay, kita tak payah letak required. Contoh, tak payah letak required. So, dia boleh tak isikan. Ataupun tuan-tuan puan boleh ignore. So, ada bagus juga tuan-tuan puan namakanlah mana yang memang required tu. You letak asterisk. Tapi tak silap saya, AP Info dia akan tolong bagi tahu warning lah. Kalau memang benda tu tak diisikan. Okay, next. Ini bawah daripada date and time ni adalah benda-benda yang tuan-tuan puan kena standby sebab dia adalah sedikit technical. Yang ni saya kena bagi you all sekarang pukul 9 sekejap lagi kita rehat sekejap. Kita rehat 5 minit untuk tuan-tuan puan clear the air. Sebab lepas ni checkbox sampai yes, option, command button, image, ni semua akan bermula lah episod ngeri. Macam legal value, command value, codes dan lain-lain ni dia sedikit susah lah kan. Tapi senang je kalau anda dah pernah buat, okey je. Okey, kita pergi yang mudah, nama dia checkbox. Okey, anda boleh tarik checkbox ni dan tengok apa jadi. Contoh checkbox dia, saya nak dia pilih sama ada jenis rumah. Contohlah jenis rumah. Kenapa saya pilih jenis rumah? Saja je lah, saja. So kat sini saya letak dia sebagai okey. Alright. So kalau tuan-tuan perasan dia akan keluar macam ni lah, jenis rumah. Oh, saya tersilap, bukan jenis rumah. Saya nak buat jenis rumah, tapi jenis rumah ni ada beberapa jenis. So yang ini contohnya terrace. Okey, terrace. Okey, sorry, saya ubah terrace. Soalan dia saya nak tanya jenis rumah saya nak tunjuk kepada tuan-tuan macam mana nak buat. That's why saya kata dia kicap sikit. Okay, ni terrace. Okay. So macam mana nak suruh dia tanda mengikut jenis rumah? Of course you kena ambil yang atas ni dipanggil sebagai label. So anda boleh letak dulu satu prompt prompt ataupun perkataan yang menyatakan sila tandakan jenis rumah anda. So this is the example type of house. Okay, so this is the example. So type of house ni akan diletakkan di sini dan tuan-tuan dan puan-puan akan perasan, nampak tak? So kita akan minta dia tick lah. So dia akan tick accordingly So terrace, okay. Lagi tuan-tuan dan puan-puan boleh buat lagi selain daripada terrace apa dia? Terrace, rumah bertingkat, kita bagi apartment lah, apartment. Okay, lagi? Rumah panjang. Okey. Rumah panjang sebenarnya dia kira rumah teres tau. Tapi tak apa. Kita kata banglo lah. Banglo. Okey, lagi? Apa lagi? Rumah bertingkat, teres, banglo. Lagi? Rumah panjang lah. Rumah panjang. Macam best pula rumah panjang ni kan. Okey. Rumah berkembar tu kira teres juga sebenarnya. Okey lah ni. Bolehlah 4 ni kan. Ada tak lagi rumah-rumah yang tak masuk kat sini? This idea all this lah kan. Rumah bertingkat atau kondo lah tu. Kita kira sekali lah. Alright. So ini contoh. Jadi nanti tuan-tuan dan puan akan perasan. Kita akan boleh kira lah berapa banyak bilangan rumah-rumah yang ada. Baik. Kalau tuan-tuan dan puan perasan, benda-benda ni kalau you all gerakkan dia akan terlari ke sini ke sana kan. Betul tak? Jadi untuk mengelakkan dia terlari ke sini ke sana, dia ada satu function tau yang dipanggil sebagai group. Anda boleh menggrupkan dia di bawah satu soalan. Okey, ini contoh group, anda boleh masukkan group. Okey, group ni contoh jenis rumah. Ni contoh saya ambil contoh. Saya boleh letak jenis rumah sebagai satu group dan saya letakkan jenis rumah ni di dalam soalan-soalan ini di dalam perkara berkenaan. So dia lebih smart. Ini contoh kaedah yang kedua. Saya tunjukkan dua-dua sekali lah supaya tuan-tuan puan boleh appreciate dia punya idea tu. So ini cara dia. Okey, boleh ke? So kalau tuan-tuan perasan kat sini, kalau tak ada mouse yang bagus, anda akan kicap buat, betul tak? Nak kena bawa ke sini ke sana. Nanti biasakan ada mouse lah kalau tuan-tuan puan tak mahir gunakan mousepad. Okay. Alright, dah siap? Kalau dah siap, kita boleh tangguh dulu main session. Okay, apa masalah checkbox? Superficially speaking, apa masalah checkbox? Kalau tuan-tuan puan perasan? Pandai. Dia boleh tanda lebih dari satu. Kalau dia adalah jenis makanan yang dimakan, okey. Tapi kalau dia adalah jenis rumah, dia tanda semua ni. Ya Allah. Dia ada semua rumah. Jadi kesimpulannya dia duduk kat mana ni? Faham Jadi tuan-tuan kena jelas. Bila masa kita pakai checkbox, bila masa kita pakai option button. So kalau tanya saya, dekat sini sebenarnya lebih sesuai kita buat option button. Tapi for the sake of just to demonstrate to you the use of the checkbox, so this is the checkbox. Checkbox kalau dengan soalan yang macam ini memang tak sesuai sebab they have the tendency to tick more than one.
Contoh lain checkbox, kalau anda tanya apa? Jantina. Oh, nyanyi. Dia tanda dua-dua, laki perempuan. So dia laki ke dia perempuan, kita tak tahu. Yes. Jadi tuan-tuan dan perempuan kena jelas. Bila masa nak pakai checkbox, bila masa tak nak pakai. Biasanya checkbox ni kita pakai untuk apa? Untuk identify the multifactorial. Contohnya, berikut adalah senarai makanan yang dihidangkan semalam. Sila tick makanan mana yang anda makan. So dia tick lah. Dia boleh tick more than one. That is the purpose of the checkbox. Okay. Selain daripada itu, adalah agak tidak sesuai. Dan anda akan mengalami masalah lah bila analisa itu nanti keluar dalam bentuk tabulasi data. Okay, kita tangguh